pemeriksa pertama, pemeriksa kedua di UiTM, contohnya ELC 121, 151, 231, yang itu ikut seperti mana yang ISAP arahkan. Yang berurusan terus dengan saya hanyalah yang mana kertas bahasa UiTM menjadi pemeriksa pertama. Contoh kodnya adalah Bahasa Melayu BBM 110, ELC 270, kod-kod third language TAC dan TMC dan TFC. Itu sahaja. Dan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 college yang terlibat. Saya akan email penyelaras setiap seorang penyelaras daripada 6 college ni untuk beri step macam mana nak buat. So hanya yang mana UiTM jadi pemeriksa pertama sahaja yang direct dengan saya. Yang mana UiTM jadi pemeriksa kedua still ikut step yang sama. Betul Ustaz? Betul, betul. Sebab tu saya kata tadi ada lebih kurang balik 5 kod ya, yang 6 college tadi tu. Bahasa Melayu 1, Bahasa Inggeris 1, BBM 110, ELC 270, TAC 101, TAC 151 dan TFC 253 dan TMC 101. Itu sahaja untuk semester ni yang ada pemeriksa pertama seperti yang telah kita jalankan sebelum-sebelum ni. Okey jelas ya kolej ya, 6 kolej terlibat dengan kod-kod tadi. Jadi kod-kod tadi tu yang saya kata pemeriksa pertamanya adalah UiTM. Tapi yang lain pemeriksa pertamanya adalah kolej bersekutu. Bila kolej sebagai pemeriksa pertama, maknanya rest apa semua tu kolej kena isi. Okey, kena isi bukan sahaja dia punya continuous assessment, tapi semualah penilaian-penilaian itu kena diisi dan diupload. Okey, bila dah upload tu, okey, siap upload dan juga scan lah apa yang perlu di scan 6 skrip tadi tu terutamanya. Kalau nak scan semua terus pun tak ada masalah, tapi 6 skrip tadi tu perlu di scan. Lepas masuk skrip tadi tu, kemudian kena buat satu perakuan di dalam deklarasi ni. Pertama, dengan ini saya mengesahkan bahawa setelah memuat naik markah di dalam IRES sepenuhnya. Maknanya pastikan IRES telah siap di-upload. Okey. Sebab IRES tu bukan sekadar save ya, dia mesti upload. Dia sebab IRES tu boleh save tapi tak upload, mesti selesai. Kedua, memberi kebenaran untuk kita mencetak. Kita akan print sendiri. Ya, kita ada password dan kita akan print sendiri dengan kebenaran yang diberikan oleh orang yang upload yang kata IRES dia dah selesai. Dan dia bertanggungjawab sebenarnya untuk menyimpan salinan IRES, elemen assessment dan final exam ni, simpanlah benda tu. Ya, dalam bentuk PDF dan sebagainya. Takut nanti apa-apa berlaku, umpamanya katakan tiba-tiba ada markah berubah contohnya ya, entah daripada mana-mana. Yang katalah sistem tu tiba-tiba pening umpamanya kan. Ya, jadi you all ada bukti bahawa you all telah siap benda tu secara hard copy ya. Dan saya bertanggungjawab menyimpan skrip jawapan dan akan menyerahkan kepada ISAP apabila diminta. Ya. Jadi maknanya bila diminta skrip tu boleh diberi. Mesti katakan mungkin apa nama saya cakap tadi, apabila ada masalah satu-satu khusus tu ISAP minta, semua boleh bagi. Itu bagi yang menghantar di Shah Alam. Okey, clear KKB? Kalau ada soalan boleh tanya. Senyap je ni, takut tak faham pula. Faham ya kolej ya? Ustaz, saya nak bagi satu kefahaman yang apa saya faham lah melalui Ustaz cakap tadi. Okay. Nampak macam complicated sikit lah. Mungkin kalau saya salah, Ustaz betul kan? Okey. Untuk kod bahasa yang UiTM merupakan pemeriksa pertamanya, Puan Azhanah akan settlekan dia. Betul? Dan Puan Azhanah akan bagi email kepada penyelaras KKB. Dia betul. akan
Okey, Kita betul akan email KKB, dari KKB kena serah semua dokumen peperiksaan yang diperlukan kepada Puan Azana. Mengikut email yang Okey. Puan Azana bagi tadi lah. Okey, dan kemudian Ya. untuk kod yang bahasa dan juga kod-kod yang lain selain bahasa yang diperiksa pemeriksa pertamanya adalah KKB perlu membuat pengakuan dengan mengupload beberapa skrip jawapan tersebut. Ya. Skrip jawapan penilaian akhir ataupun kalau macam CTU kita ujian akhir lah. So penilaian ujian akhir itu. Ya betul lah? Ya. Ustaz Ya. Clear lah tu. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Nah, jadi maknanya bukan skrip saja tapi e-res juga pada hari keempat tu telah di-upload. Dah selesai lah maknanya Maka ya. Untuk yang ada exam kemudian ni, yang macam CTU semua tu dah selesai awal kan. Maknanya yang ada exam yang akan datang ni, katakan examnya hari ni, dalam masa 4 hari ni, tolong siapkan. Sebab hari kelima tu sepatutnya kita dah nak bagi, sebab dia ada proses lagi kepada pemeriksa kedua tu kat sini. Ya, itu kena faham. 6 skrip tu kita kena bagi pula kepada pemeriksa kedua dan sebagainya. Itu tak ada kita dalamnya lah. Itu kita kat sini. Okey, tadi saya soalan. Assalamualaikum, saya nak tanya. Okey. Saya Aisyah daripada KTT. Bermaksudnya sekarang kertas soalan kertas jawapan pelajar ni kita upload 6 yang terbaik. Maksudnya 2 yang terbaik, 2 sederhana, 2 yang lemah. Kemudian masa validasi yang telah ditanda ya, yang telah ditanda. Ya betul, yang telah ditanda. Kemudian masa 1 hari bulan 3 masa validasi tu kita akan bawa semua skrip tu dan diserahkan kepada UiTM. Betul ke Ustaz? Okey, 1 hari bulan 3 semua skrip ya, bukan 6 skrip tau. Semua skrip lah, okey? Semua skrip. Skrip. Yang 6 skrip ni yang upload. Okey, betul? Okey, bermaksudnya tiada penghantaran macam semester lepas ke ISEP lah. Ya. Okey, faham. Okey, terima kasih Ustaz. Kita nak mengurangkan kualitas negeri. Jadi kita hanya akan jumpa sekali sahaja, iaitu waktu validasi tu kena datang lah. Okey, faham. Jelas. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, okey. Tadi sekejap ya, sebelum tu saya nak jawab tadi ada tu. Asalah nak tanya tadi perakuan ini pensyarah yang kena ni bukan ketua program. Dia gini je. Untuk college kan, kita bagi satu password kan untuk e-res kan. Dia bukan semua pensyarah ada kan, betul tak? College senyap pula ni. Betul ya? Jadi orang password tu dia bertanggungjawab lah. Okey? Jadi kalau dia kat college dia sendiri yang penyelaras tu buat sendirilah. Kalau dia nak bagi pensyarah pun guna dia punya password tadilah. Dia maknanya kuasa dia lah. Jadi maknanya kita anggap daripada college tu adalah wakil daripada college yang menggunakan password tadi tu. Penyelaras tadi. Jadi kalau nak sebenarnya guna satu college satu email tadilah untuk supaya nanti kita kalau ada apa-apa kita rujuk kepada penyelaras tadi. Ustaz, saya nak tanya. Jika jumlah pelajar tu kan dia nak 6 tu kan, yang 2 terbaik, 2 paling tinggi, 2 rendah kan. Kalau lah student tu dia tak sampai pun 6, contoh ada seorang atau ada 4, kita nak ambil yang mana? Dia ambil semua. Ambil setiap tu satu-satu lah. Kalau kita maksudnya ada 4 tu kena upload. 4 tu paling tinggi lah macam tu ataupun semua tu dah kena upload lah. Dia gini. Maksimum kita hantar 6 kan. Maksimum kita hantar 6. Kalau student kita ada 4, kena hantarlah semua. Dia fail ke, dia kosong ke, dia semua 100 ke, kena hantarlah semua. Okey, baik. Ustaz, ada soalan daripada Sharifah Idris ni. Jika tiada lagi penghantaran skrip ke bilik gerakan selepas exam ya, one time hantar masa validasi. Ya, betul. Jawapan dia betul. Jadi nanti waktu validasi kan, saya tak pasti lagi, saya akan tengok ruang ni sama ada boleh datang tu seorang ataupun 2 orang. Kita tak macam dululah, datang ramai-ramai tu tak boleh. Ya. Jadi seorang tu dah mesti.
Tapi kemungkinan lah kita tengok ruang, kemungkinan kita nak buka 2 orang supaya waktu penyerahan skrip dan sebagainya tu dia pasti pada hari itu akan apa? Banyak lah kan, sebab college dia bawa semua sekali. Kat sini kita akan semak satu-satu untuk kita simpan dalam kita punya bilik gerakan. Masa yang sama pula kita akan buat validasi. Jadi kemungkinan kita akan jemput 2 orang lah kemungkinan. Jadi kalau dah habis urusan kat sini mungkin boleh bantu sana dan sebagainya lah macam tu. Ya. Boleh, dah boleh key in. Saya pun dah key in dah saya punya. Cuma tak siap je lagi. Tapi dah boleh key in. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Okay. Kalau untuk macam KYPJ, kami kan hantar ke Segamat dan juga ke Pasir Gudang untuk skrip. So masih samalah. Okey, yang tu kena rujuk dengan Puan Fazlin ya. Okey. Bila saya cakap awal tadi, bila dia melibatkan kampus cawangan, yang tu kena berhubung dengan KPP yang bertanggungjawab di cawangan itu. Sebab SOP antara negeri mungkin lain dan sebagainya. Contohnya Sarawak ke apa, saya cakap tadi dengan Johor, mana yang perlu tu berhubung direct dengan diorang. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya sebab saya koordinator kat Jasin. Untuk ni memang kita pun guna online sajalah, guna Google Form. Tapi saya nak tanya, adakah perlu untuk dapatkan ke semua kertas final assessment pelajar ataupun hanya cukup 6 untuk semakan kami sahaja? Sebab nanti kita orang punya prajaf pada 25 hari bulan. Prajaf 25 hari bulan. Fakulti lah. Okey. Saya dah hantar satu surat kepada semua rektor. Okey. Bahawa exam ISEP ni memang last key in ada untuk PJJ dan sebagainya semualah ya. Di pihak kita kat sini adalah 26 hari bulan. Saya tak pasti sebab saya tak tengok detail lah jadual KKB ni tarikh terakhir tu bila examnya. Jadi kalau terakhir examnya 22 hari bulan atau 21 hari bulan, maka 25 hari bulan memang resultnya tak ada. Sebab tu saya kata surat kepada rektor kampus yang ditandatangani oleh CEO, seandainya mana-mana yang tidak siap untuk dimasukkan ke dalam JAN, maka endorsement memang dilakukan oleh ISEP. Jadi maknanya dari sudut penyerahan skrip itu, kalau selalunya diserahkan kepada kampus itu semua, maka kampus bolehlah ambil semua kemungkinan pada satu tarikh macam Shah Alam buat. Ya? Sebab tapi kalau kampus tu memang dekat, boleh datang hari-hari, boleh lalu je ke, itu bolehlah hari-hari hantar kan. Tapi jauh ke? Itu tengok kesesuaian kampus lah ya. Di Jasin tu ikut kesesuaian daripada mana. Jauh tu Ustaz, Feltra ke Perak? Feltra lah, yang tu 6 je lah. 6 je ya? Okey, terima kasih Ustaz. Nanti buat sekali je. Okey. Ya, yang tak ada benda akhir pun sama. Maknanya markah dah siap. Sebab tu hari ni dah ada yang buat deklarasi IRES tu. Ustaz, minta link deklarasi IRES Ustaz dekat mana tu Ustaz? Saya buka IRES ni. Tadi tu, HTTP apa tadi, mana tadi dekat ada dia orang tulis dekat apa tadi tu, dekat apa note tu. Dekat chat, boleh scroll atas di chat. Dekat atas tu. Dekat website kita pun dah available dah web banner. Okey. Di website ISEP dah available ya. Dekat apa nama? Dekat staff tu ada tak? Ya, ISEP. Tak buat link. Tak buat. Ambil minta dia yang buat lah.
Minta dia buat, kalau boleh letak sebelah atas. Maknanya masuk dekat link tu atas sekali tu dulu. Sebelum HR2U ke apa ke yang lain-lain tu. Okey, kita cuba masukkan 2 tempat satu dekat web banner lah, sebab web banner ni takut dia tukar-tukar kan Satu lagi maknanya bila masuk website ISAP kita pergi belah bawah sikit ada tulis staff. Bila staff dia ada kat situ. Apa nama pergi dekat bawah, dia ada deklarasi IRES kat situ, boleh klik dekat URL tu. Tapi kalau lah ketika waktu tu tak ada, boleh pergi bawah, tengok staff, klik dekat staff, ada staff web link. Saya nak minta supaya atas sekali tu adalah kita punya IRES punya deklarasi lah sebelum HR2U, iFilter semua tu. Saya harap dia boleh buat kat situ. Kalau dia tak boleh buat atas, belah bawah pun jadilah. Ada dekat staff web link. Okey. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau let's say macam assignment assessment akhir dia adalah kena buat video presentation, jadi yang itu upload video ke dalam Google Form tadi? Upload video, lepas tak Jap kalau upload video? Rasa tak boleh, sebab yang boleh upload tu bentuk PDF dengan apa? Ada 2 file yang benarkan. Okey. Sebab kita ada macam TMC 101, dia punya tugasan akhir dia adalah video, tak salah saya Dr. Azhana kan? Jadi yang itu pemeriksa pertama Puan. Jadi pemeriksa pertama nanti saya akan email Puan, yang itu tak payah upload dekat Google Form. Okay. Pertama dengan saya terus Alright, baik. Baik Dr. Okay, terima kasih. Yang itu pemeriksa pertama adalah UiTM Okay. Ya. Ya betul. Okey, kalau ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi. Saya nak tanya, masa validasi tu nanti, adakah pesara KKB ni kena print skrip jawapan akhir saja ataupun mereka kena hantar tugasan bertulis dalam bentuk CD ke ataupun printed ke, ataupun memang khusus skrip jawapan akhir saja? Skrip jawapan akhir je lah. Sebab yang lain tu, tugasan-tugasan yang istilahnya continuous punya yang lain tu, kalau saudara nak tengok, kena tengok waktu pergi audit. Baik. Terima kasih Ustaz. Bila kita audit college, kita boleh tengok yang tu. Sebab yang tu memang college yang simpan. Okey, ada lagi? Saya harap clear. Okey, kalau dah habis, saya nak berhenti kat situ sahaja kerana saya ada nak kena dengan taklimat daripada HA pula, ada banyak perkara-perkara berkenaan dengan peperiksaan yang lain. Okey. Last kalau ada satu round lagi kalau ada soalan. Okey, so kesimpulannya insya-Allah kita akan jumpa 1 hari bulan 3 dan saya harap semua yang telah dibuat siap penilaian yang tak ada dalam jadual exam kita ni akan terus di-upload mana yang dah siap dan juga terus declare supaya kita boleh ambil tindakan dekat sini untuk pemeriksa 2 dan sebagainya. Mana-mana yang ada tarikh itu, saya memang mengharap 4 hari untuk di-upload dan yang lain kita akan bawa ke sini pada 1 hari bulan. Saya harap semuanya clear dari segi proses-proses itu. Sorry Ustaz. Ya. Saya Amira Syazwani dari Widat.
Yang link yang tadi bagi tu pengakuan iris tu maksudnya kita kena isi baru result daripada iris akan di-printkan. Macam tu Tak. ke? Tak. Saya halfway masuk, sorry. Sekarang ni, bila Widat dah siap buat apa semua, Widat boleh terus print. Tetapi oleh kerana kita tak minta pun you print untuk hantar ke ISAP yang akan print sendiri. Okey. Perlu deklarasi tu mengatakan Widat dah siap dan boleh print. Lepas you isi deklarasi tu dah tak boleh ubah. Okey, maknanya untuk setiap lecturers lah. Dan untuk setiap kumpulan-kumpulan tu. Okey. Sebab kita tak nak nanti kita dah print kat sini, lepas tu ada amendment daripada college ke, jadi tak sama yang kita simpan dengan yang dalam sistem. Okey Ustaz, terima kasih, faham dah. Okey. Okey, Ustaz, satu lagi Ustaz. Yang kod-kod kursus yang sedang menjalani exam akhir ni, okey, diorang juga tertakluk kepada 4 hari 4 hari untuk membuat perakuan di dalam IRAS selepas 4 hari sepatutnya siap kerana hari kelima skrip yang 6 tu kita nak bagi kepada pemeriksa kedua. Okey, maksudnya dalam tempoh masa 4 hari seharusnya diorang siapkan menanda dan mengupload skrip-skrip jawapan 2 tertinggi, 2 terendah, semua tu lah. Ya. Okey, maksudnya okey. Maksudnya IRAS semua dah upload ya. Okey. Ustaz, sebelum habis, saya pun nak clarify. Betul kan Ustaz, yang kita cakap pasal pemeriksa pertama, pemeriksa kedua yang Ustaz cakap semua ni, yang ini yang menghantar ke Shah Alam sahaja kan? Yang menghantar ke cawangan. Yang hantar ke cawangan saya cakap tadi berurusan terus dengan koordinator cawangan. Baik. Ustaz mungkin boleh clarify yang 5 Februari tu dah tak ada dah, so everyone jangan confuse lah. 5 Februari apa? Yang kod bahasa tu, yang sepatutnya tarikh terakhir kena hantar kod bahasa 5 hari. 5 Februari. Dia ginilah, maknanya dia tertakluk kepada tadi tu. 4 hari bagi mana yang belum dan mana yang dah yang tak ada final dalam yang dijadualkan, sepatutnya dah siap hantar. Jadi bukan tak ada 5 hari bulan tu. Bukan tak ada Cik Ainun. Kalau tak ada tak ada final kan. Sebelum ni kita mention hantar skrip. Ni soft copy. So sekarang dah tak ada dah hantar skrip tu yang hard copy sebelum 5 Februari tu. Okey, jelas semua? Okey, kalau jelas, harapnya exam kita berjalan dengan lancar ya. Dan harapnya student kita juga dapat belajar, dapat exam dengan norma baru dan juga harapnya kita semua dapat jaga kesihatan masing-masing lah ya. Semoga kita semua dirahmati Allah SWT ya. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.